Ini PowerPoint, semua orang boleh nampak kot. Yang ada ni boleh tulis nama dengan apa kelas. Komen. Salam semua. Yang hadir boleh tulis nama dan kelas. Apa? Jangan risau, saya tak buat apa? Sampai 1 jam lebih lah. Saya bajet lebih kurang setengah jam ataupun 40 minit saja saya buat live. Nanti sebab nanti makan data semua dan sebagainya kan. Okay, saya mulakan Ustazah Ustazah boleh saya mulakan? Boleh? Boleh saya mulakan tak? Kalau tak ada mikrofon, Ustazah boleh private chat. Boleh saya mulakan? Saya mulakan Okay, ada 4 mata memandang. Saya mulakan kita punya pembelajaran pada hari ini dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, yang kedua, macam biasa zikir petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi yang wa rasulah, yang bermaksud aku redha Allah itu Tuhanku, aku dan Islam itu sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Okey, untuk pelajaran 22, mandi wajib penyuci diri. Harap semua orang boleh nampak slide yang dipaparkan. Okey, kita pergi yang pertama lah untuk definisi mandi. Definisi mandi dari segi bahasa yang ialah mengalirkan air ke atas sesuatu, yang tu untuk definisi mandi. Untuk definisi mandi dari segi istilah, dia bermaksud Okay, untuk definisi mandi segi istilah ialah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Yang tu untuk definisi mandi dari segi istilah. Untuk definisi mandi wajib, saya jelaskan menggunakan mulut saya saja sebab tak ada dalam slide. Okay, untuk definisi mandi wajib ialah mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. So nanti kita akan tengok beberapa perkara ataupun beberapa sebab yang mewajibkan kita mandi. Okay, yang seterusnya untuk dalil nakli, ini saya ambil dalam buku teks muka surat 125 daripada Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ke-6. Fa in kuntum junuban fattahharu, yang bermaksud dan jika kamu berjunub ataupun dalam kata lainnya berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Yang tu untuk dalil nakli yang pertama. Yang kedua untuk hadis Nabi saya bacakan terjemahan saja. Ummu Salamah, Ummul Mukminin, berkata bahawa Ummu Sulaim, isteri Abu Talhah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu pada sesuatu kebenaran. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi bersetubuh?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, sekiranya dia melihat air mani." Yang tu untuk wajib mandi. So kita tengok yang tersebut adalah perkara-perkara yang mewajibkan mandi ataupun yang perkara-perkara yang menyebabkan kita kena mandi wajib. Yang pertama saya bahagikan kepada dua. Yang pertama untuk lelaki dan perempuan, iaitu perkara yang pertama ialah apabila keluar mani untuk lelaki dan perempuan. Yang kedua, jima antara lelaki dan perempuan. Dan yang ketiga ialah mati selain mati syahid. Maksudnya yang jenazah yang mati, yang tu kita kena mandikan jenazah tersebut
dengan mandi wajib. Yang seterusnya ialah untuk yang perempuan haid, apabila keluar haid, darah haid. Yang kedua ialah darah wiladah dan yang ketiga adalah darah nifas. Okey, yang ni saya terangkan satu persatu. Yang ni adalah muka teks muka surat 126. So yang pertama untuk darah haid, iaitu darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita yang telah balik dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. So yang ni untuk darah haid. Yang kedua ialah darah wiladah, proses iaitu proses darah yang keluar semasa proses kelahiran anak, sama ada dengan keluar darah ataupun tidak. So maksudnya kalau perempuan dia ada dua jenis. Kalau keluar melahirkan anak, yang pertama ialah dari segi normal ataupun yang kedua untuk caesar. Kedua-duanya kita namakan sebagai darah wiladah. So yang ketiga, Ustazah kalau salah betulkan Yang ketiga ialah darah yang keluar selepas kelahiran anak, iaitu darah nifas. Darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah keguran yang nyata sebagai bentuk anak. So maksudnya dia kalau dia memang dia melahirkan anak dia sempurna, ataupun anak dia sebahagian keguguran tapi sebahagian bentuk anaknya itu telah terbentuk. Yang tu kita kenal sebagai darah nifas. Untuk yang perempuan juga, satu lagi jenis darah yang kena tahu ialah darah istihadah. Ini saya ambil dalam buku teks. Masih lagi muka surat yang sama, 126. Apakah itu darah istihadah? Darah penyakit yang keluar dari pangkal rahim wanita, sama juga tempat yang keluar yang sama, tapi darah ini keluar pada waktu selain waktu haid dan nifas. Maksudnya dia bukan haid dan dia bukan keluar pada untuk selepas melahirkan anak. Itu kita namakan dia sebagai darah istihadah. Berbeza warna dan kepekatan dengan haid, dan kalau keluar darah ni tidak wajib mandi. Untuk maklumat semua, untuk yang lelaki dan perempuan yang tak tahu ataupun yang dah tahu, tak apa, sini sebagai ulangan. Untuk darah haid biasanya paling maksimum untuk seseorang perempuan yang dah akhir balik, maksimum hari ialah 15 hari sahaja. Maksudnya kalau hari yang ke-16 masih lagi keluar darah, kita tak kira sebagai darah haid lagi. Kita kirakan sebagai darah istihadah ataupun darah kotor ataupun darah penyakit. Sama juga contoh kalau dah selang-sedi, tapi hari yang ke-17 keluar darah balik. So maksudnya yang itu bukan darah haid, yang itu ialah darah istihadah. Okey, betul tak Ustazah? Ada nak tambah tak Ustazah? Untuk yang ni? Ustazah ada nak tambah? Untuk istihadah. Jenis darah untuk yang perempuan ni. Ya. Ya. Yang lebih daripada 15 hari. Hari ke-16. Hari ke-16 tu dia kena mandi wajib lah. Ya. Kena mandi wajib. So maksimum untuk darah haid adalah 15 hari sahaja kan? Ya. So contoh dah berhenti hari yang ke-15 dah berhenti, so hari yang ke-16 dia mandi wajib. Tapi contoh hari yang ke-18 tu ataupun hari yang ke-19 dia keluar darah balik. Yang tu tak dikira sebagai darah haid kan? Ya, tidak. Itu tak perlu mandi wajib, cuma cuci je lah. Bersihkan. Kalau nak solat, kena cuci lah. Pakai pad yang betul. Betul. Okay, saya teruskan lagi dengan betul. Kita teruskan lagi dengan yang seterusnya, slide yang seterusnya, untuk larangan-larangan semasa